Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Memulakan siri keselamatan kerja pembinaan. Siri ini membincangkan dua perkara asas mengenai kerja pembinaan, iaitu pemegang taruh utama dan pasal utama kerja pembinaan. Sebagai peringatan, perkara-perkara yang dibincangkan adalah bersifat umum. Ia bukan merujuk kepada mana-mana projek pembinaan ataupun kehendak-kehendak tertentu. Sebelum ini, pemegang taruh utama bagi projek pembinaan melibatkan pemunya atau pemilik projek, perunding pengurusan projek dan kontraktor. Namun begitu, semenjak kemunculan projek-projek berskala mega, ia telah mengubah struktur pengurusan projek pembinaan. Bagi kebanyakan projek mega, pemegang taruh utamanya ialah selain daripada pemilik projek, rakan kongsi penyampai projek atau projek delivery partner, secara ringkasnya PDP, jurutera pemeriksa bebas atau Independent Checking Engineers, secara ringkasnya ICE, dan juga kontraktor. Projek pembinaan secara tipikal melibatkan pasal-pasal utama yang merangkumi pasal pra-tender, tender dan pengurusan projek. Tender diklasifikasikan sebagai tender terbuka, tender terpilih, tender prakelayakan dan tender perundingan. Program ini tidak membincangkan jenis-jenis tersebut secara terperinci. Pasal pra-tender memberikan tumpuan kepada penyediaan dokumen tender. Dokumen-dokumen tersebut disediakan oleh perunding pengurusan projek atau PDP mengikut ringkasan projek yang diterima dari pemilik projek. Secara umum, dokumen tender merangkum reka bentuk dan lukisan, spesifikasi kerja, cara-cara kontrak, arahan kepada petender, senarai bahan, borang tender dan lain-lain dokumen yang berkaitan. Setelah dokumen tender disiapkan dan diluluskan, proses penawaran tender dimulakan mengikut kaedah yang bersesuaian dengan jenis tender. Secara umum, bagi tender terbuka, notis penawaran disiarkan di media arus perdana, laman sesawang pihak yang berkenaan atau dipamerkan di papan kenyataan di pejabat pihak yang berkenaan. Maklumat-maklumat yang perlu disertakan bagi tujuan penawaran tender ialah tajuk projek, nombor atau bilangan tender, kelayakan petender, harga dokumen tender, tarikh dan lokasi penjualan dokumen tender, dan tarikh tutup serta lokasi bagi mengemukakan tender. Setelah tamat tempoh penawaran tender ataupun tender ditutup, jawatan di pihak perunding pengurusan projek atau projek delivery partner akan membuat penilaian bagi memilih petender yang layak. Terdapat pelbagai faktor atau kriteria yang dianalisa dan dipertimbangkan sebelum pemilihan dilakukan. Antaranya ialah dokumen tender yang sempurna atau lengkap, harga tender yang ditawarkan, pengalaman dan prestasi terdahulu, serta kepayaan sumber dan pengurusan pihak petender. Lazimnya, kepayaan sumber dan pengurusan melibatkan kepayaan keuangan, sumber manusia, perkelayakan atau kompeten, kepayaan teknikal, pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, serta pengurusan kualiti dan alam sekitar. Setelah penilaian dan pemilihan ditamatkan, kontrak ditandatangani. Pihak yang terlibat terikat serta berkewajipan mematuhi syarat-syarat dan kehendak kontrak. Maka bermulalah fasa pengurusan kontrak. Sub-fasa utama di fasa ini merangkumi fasa pra-fasa pembinaan, pembinaan dan siap. Semasa di sub-fasa pra-pembinaan, aktiviti utama yang terlibat ialah pemilikan tapak, ukur tanah, kawasan tapak, mobilasi tapak dan lain-lain urusan berkaitan dengan pentadbiran. Sub-fasa berikutnya ialah pembinaan. Ia dimulakan dengan penyediaan tapak termasuk pembersihan tapak, kerja tanah atau perubahan mengikut mana-mana ketentuan yang ditetapkan di dalam kontrak. Seterusnya, pembinaan sub-struktur. Struktur utama, pemasangan mekanikal dan elektrikal dan kerja-kerja kemasan. Memasuki fasa sub-fasa siap, proses pengujian dan pentaulihan dilakukan. Setelah semua selesai dan lulus, bangunan atau struktur yang telah disiapkan diserahkan kepada pemilik projek. Ia bukan bermakna kontrak telah disiapkan dengan sempurna. Masih terdapat satu lagi sub-fasa, iaitu tempoh tanggungan kecacatan. Kontraktor perlu membaiki sebarang kecacatan yang disebabkan kelemahan atau kecuaian semasa pembinaan
dalam tempoh masa yang ditetapkan. Setelah itu, barulah nanti projek dikatakan siap sepenuhnya. Persoalan utama yang perlu ditanya dan ditangani di sini adalah berkaitan dengan slogan utamakan keselamatan. Bila atau di manakah atau di peringkat mana atau di fasa manakah keselamatan perlu diberikan perhatian? Sama-sama renungkan. InsyaAllah kita akan bincang di siri akan datang. Sekian untuk siri kali ini. Sehingga berjumpa lagi. Sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.